Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan ataupun siri Inspirasi Wakaf, siri yang kelima dengan tajuk pada hari ini, apa yang nak diwakafkan. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan umul kitab bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita mulakan juga dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barang siapa yang berselawat ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, kita selawat sekali je ke atas Nabi, itu adalah doa kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala selawat pula ke atas kita 10 kali tu, kita selawat atas Nabi sekali, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Yang 10 kali itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita mula dengan tajuk kita, apa yang nak diwakafkan pada hari ini, insya-Allah mana yang menyaksikan secara live ketika ini, jom pakat-pakat kita kongsi, jom pakat-pakat semua kita sharekan live ini supaya semua orang dapat manfaat dia, semua orang dapat melaksanakan kebaikan, dan akhirnya kita sendiri yang share, kita yang kongsi, kita dapat pahala ini tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah mulakan dengan bacaan suratul Fatihah, kita dah mulakan dengan selawat ke atas Nabi SAW, dan yang ketiga ini, awal-awal tadi kita kena pasang niat untuk kita menyaksikan majlis ilmu ini. Sebab apa tuan-tuan dan rahmati Allah? Kita nak dapat kebaikan daripada Allah, kita nak berkongsi kebaikan dengan orang ramai, di samping kita nak memahami apa yang kita nak wakafkan ni. Jadi bila kita sebut pasal apa yang nak diwakafkan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang ingat, aku ni tak kaya, macam mana nak wakaf? Aku ni tak ada harta, macam mana aku nak wakaf? Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan jelaskan, untuk berwakaf ni tuan-tuan bukan soal kaya ataupun miskin, tetapi dia soal keimanan dan soal jiwa kita tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab wakaf ini dari sudut lughah ataupun bahasa bermaksud menahan, terhenti. Dari sudut istilah pula bermaksud amalan memberikan harta kita yang kekal ainnya, kekal fizikalnya kerana Allah SWT untuk umat Islam. Malahan di akhir-akhir ini tuan-tuan, jumhur ulama telah mengharuskan untuk kita berwakaf secara tunai. Jadi tuan-tuan, wakaf itu sendiri adalah salah satu cabang daripada sedekah. Orang Melayu kita sebut sedekah, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab dia sad dal qaf ta marbutah, sedekah. Jadi sedekah ni asal perkataan dia sedekah, dari sudut lughah bermaksud sedekah ni benar. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah, para sahabat dahulu berlumba-lumba mereka ni nak bersedekah, berlumba-lumba mereka ni nak berwakaf. Sebab apa? Mereka nak membuktikan keimanan mereka melalui sedekah ni tadi. Bila Nabi SAW kata nak
nak beli tanah ni, berapa harga tanah ni, nak didirikan masjid, mereka bagi saja. Nak pergi perang, diumumkan nak perang, mereka kumpulkan harta mereka bagi, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab apa? Mereka nak dapat dulu kebenaran iman mereka, kebenaran iman mereka melalui amalan sedekah. Jadi insya-Allah kita akan kupas dengan lebih lanjut. Tetapi tuan-tuan dan rahmati Allah, sharekan dahulu live ini, kita like dulu. Semoga ramai yang dapat manfaat daripada live ini, tuan-tuan. Dan insya-Allah kalau ada sebarang persoalan sempat ataupun komen yang mungkin saya boleh baca di sini, insya-Allah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syakur Sulaiman kita, sahabat kita daripada Lembaga Zakat Selangor, juga saudara kita, saudara Ustaz Abu Bakar kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sharekan, kita kongsikan kebaikan pada pagi ini. Dan share kita dan live kita ni tak lama, tuan-tuan, 15 minit sahaja. Jadi pastikan kita dapat kumpulkan pagi ni sambil-sambil memasak ke, sambil-sambil lipat baju ke, sambil-sambil mengajar anak PDPR tu ke, buka juga live Facebook PWS ni supaya dapat juga kita input tentang wakaf pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang nak diwakafkan? Kita tadi dah sebut dah, dia bukan persoalan kaya ataupun miskin, dia persoalan iman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita nak wakafkan? Di Perbadanan Wakaf Selangor ni, antara produk yang utama adalah wakaf tunai. Seperti yang kita dah maklumkan di awal tadi, wakaf tunai ini diharuskan dari sudut jumhur ulama. Sebab kalau kita hanya kata nak wakafkan tanah, tak semua orang memiliki tanah. Nak mewakafkan rumah, ada rumah tuan-tuan, tapi tak sempurna milik lagi, berhutang lagi dengan bank. Jadi ustaz, boleh tak saya nak wakafkan rumah? Tapi rumah ni ada lagi 10 tahun ni, ada lagi 15 tahun ni, ada lagi 20 tahun ni, boleh tak Perbadanan Wakaf Selangor bayarkan, saya wakafkan je? Tak boleh tuan-tuan, sebab syarat sah untuk wakaf ni adalah milkut tam, iaitu sempurna milik kita rumah tu tadi, kemudian kita nak wakafkan baru boleh. Jadi bila terhad untuk kita berwakaf ni tadi, ada orang jadi down, ada orang rasa susah hati. Jadi sebab itulah diharuskan untuk kita berwakaf secara tunai. Jadi wakaf yang pertama, apa yang kita nak wakafkan, itulah duit yang kita dapat, mana yang gaji, mana yang dapat upah, mana yang dapat allowance, mana yang dapat commission dalam bentuk wang ringgit. Itu yang kita wakafkan, wang tunai. Wang tunai itu kita wakafkan. Kalau melalui potongan gaji, tuan-tuan yang dirahmati Allah, serendah RM1 sahaja. Serendah RM1 sahaja kita dah boleh melaksanakan wakaf tunai melalui potongan gaji di Perbadanan Wakaf Selangor ini. Itu yang pertama. Yang seterusnya, boleh melalui auto debit, boleh melalui FPX online. Sekarang ni tuan-tuan, kita sedang mendepani masalah dan cabaran akhir zaman, iaitu wabak COVID-19 yang masih belum lagi menampakkan tanda-tanda untuk sembuh. Tapi kita ke arah itu dengan pematuhan SOP semua, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi untuk menghadkan pergerakan, untuk menghadkan kita ini bergaul keluar dan keluar pada benda yang tidak penting, kita online sahaja wakaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang hari-hari dia berwakaf online, ada orang seminggu sekali, ada orang 2 minggu sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang dia tak wakaf seminggu, rasa demam, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini semangat kita nak, rasa demam bila tak berwakaf. Jangan pula bila berwakaf pula tiba-tiba demam. Itu bahaya tuan-tuan. Itu dah macam cerita Piramli dah tu, Haji Bakhil. Jadi tuan-tuan, ingatlah, bila dengan sedekah inilah dia dapat menyembuhkan penyakit. Kata Nabi SAW, dawu maradakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakit kamu semua dengan sedekah. Jadi kita kena yakin dengan hadis ni, tuan-tuan. Bila kita berwakaf, bila kita bersedekah, apa hubung kait dengan penyakit? Kita sedang sakit, kita sedang dilanda musibah, tiba-tiba kita nak lagi bersedekah, kemudian Nabi kata sembuh penyakit kita dengan sedekah. Sebab apa? Kita memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Tapi ubat kena jalan jugalah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ikhtiar kita ini cuma kita nak berbalik semula keimanan kita kepada keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang mafhumnya berbunyi, sedekah ni ataupun musibah ini tidak boleh melangkaui sedekah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang awal pagi lagi dia bersedekah, ada orang pagi Jumaat dia bersedekah, dia nak mengambil fadilat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lepaskan peluang ini. Kalau kita ada wang tunai, bukan kalau ada, kita semestinya ada, tuan-tuan, kita memang ada. Sepatutnya tuan-tuan dirahmati Allah, makin kita diuji, makin kita nak keluarkan harta. Sama iman dia seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apabila Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, seorang yang susah,
bukan seorang yang kaya. Isterinya anak kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan itulah satu-satunya anak Nabi yang masih hidup perempuan pula tu setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali ni, suami kepada Fatimah ni, seorang yang susah, tetapi dia kaya dengan ilmu, dia hebat dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga kan Nabi kata barang siapa yang nak menuntut ilmu, kena lalu dulu gerbang ilmu ni, menunjuk kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali ni bila ada sedikit rezeki, apa yang dia buat? Dia akan sedekahkan dekat pintu depan pintu rumah orang susah, ibu tunggal, orang tua, orang yang sakit, orang yang buta. Ada rezeki lebih dia bagi. Begitulah kita tuan-tuan dirahmati Allah, kita ada rezeki lebih. Dalam keadaan pandemik ni, ada orang putus gaji dia, ada orang putus upah dia, tapi masih lagi ada juga orang yang berterusan pendapatan dia. Jadi di sinilah kita zahirkan kesyukuran kita tuan-tuan. Ada orang dah tak bergaji, ada orang tak ada upah, ada orang tidak mempunyai uang tunai. Kita yang mempunyai uang tunai ni tuan-tuan, pelbagaikan kaedah kita. Sedekah untuk fakir kita dah buat, yang zakat dah tentu tuan-tuan kena keluarkan sebab itu wajib. Jadi kita ada rezeki yang lebih ni tadi, kita keluarkan juga untuk kita berwakaf. Dia sama macam ni lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita pakai baju nak pergi pejabat ni, kita ambil contoh. Kita pakai baju, contoh ni, nak pergi kerja, pakai tag in. Baju kemeja kita ni lengan panjang, baju kita masuk dalam tag in, kita pakai seluar, pakai kasut, tapi tak pakai tali pinggang. Tuan-tuan, biasa tak tengok orang pakai baju kemeja nak pergi kerja, tag in ke dalam, tapi tak pakai tali pinggang? Apa yang tuan-tuan nampak? Nampak macam tak kemas, nampak macam tak sempurna. Jadi begitulah hubung kait antara zakat dan juga wakaf. Zakat ni kita anggaplah kalau pada pakaian tadi tu tutup aurat, wajib. Pakai baju, pakai seluar, tutup aurat, tu wajib. Itu ibarat bagi zakat. Wakaf ni pula dekat mana tuan-tuan? Tu dia tali pinggang tadi tuan-tuan dirahmati Allah. Kita ni nak pergi kerja tuan-tuan dirahmati Allah, kalau boleh nak kemas ni, pakai tali leher. Nak live ni pakai tali leher sebab nak nampak sempurna, nak nampak keyakinan. Kita pakai tali leher, kita pakai tali pinggang, kita pakai tali kasut sebab ada kasut. Kita pakai apa lagi tuan-tuan? Pakai ni seutas jam ni, tali jam. Saya pernah tanya tuan-tuan, ada jemaah di sebuah masjid, apa lagi kita pakai bila sebut tali-tali ni? Dia pakai kata tuan-tuan, talipun. Talipun pun jadi tali tuan-tuan. Jadi nampak tak, kita ni dalam nak menyempurnakan kehidupan seharian kita ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita lengkapkan diri kita dengan pelbagai aksesori. Begitulah keimanan kita tuan-tuan dirahmati Allah. Itu yang pertama, wakaf tunai. Auto debit pun boleh tuan-tuan. Yang kedua seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita mewakafkan wakaf emas. Kita memiliki emas, kita simpan dekat dapur, kita simpan dekat kabinet, kita simpan dalam almari, dalam peti keselamatan. Ada yang kita pakai. Apa salah tuan-tuan dan rahmati Allah, pada hari ini aku berazam, aku nak mulakan wakaf emas. Hubungi Perbadanan Wakaf Selangor tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang seterusnya, kita ada juga wakaf perkhidmatan. Ada orang di luar sana, dia hebat dan kerjaya dia sebagai seorang lawyer, kerjaya dia sebagai seorang arkitek, kerjaya dia sebagai kontraktor, kerjaya dia sebagai apa lagi, QS surveyor dan sebagainya lah yang berkaitan tentang perkhidmatan. Kemudian dia nak mewakafkan perkhidmatan dia dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor contoh nak buat masjid, contoh kita akan datang nak buat wakaf center, kita nak buat mahat tahfiz. Jadi datang lawyer-lawyer ni tadi, kami nak mewakafkan perkhidmatan kami, tak payahlah bayar. Kami nak mewakafkan usaha kami, drawing ni tadi, drawing pembangunan ni tadi, tak payah bayar. Kami nak wakafkan perkhidmatan kami. Itu antara produk yang kita ada di Perbadanan Wakaf Selangor. Yang seterusnya, wakaf seni. Kita juga ada wakaf seni tuan-tuan dan rahmati Allah, iaitu apa dia masuk wakaf seni? Semua penggiat seni, bukan kata penyanyi, bukan kata pelakon sahaja, penulis kaligrafi, penasyid, ni yang patuh syariah lah tuan-tuan dan rahmati Allah, yang patuh syariah. Penggiat seni di luar sana yang patuh syariah tuan-tuan dan rahmati Allah, digalakkan bersama-sama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, wakafkan hasil seni mereka ataupun royalty mereka. Jadi di Perbadanan Wakaf Selangor ni kita mempelbagaikan usaha, kita memperbanyakkan produk kita untuk memudahkan orang ramai di luar sana untuk sama-sama berwakaf dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang yang seterusnya ada tanah. Ni orang kaya, banyak dia nak tanah, nak wakafkan tanah. Boleh tak? Boleh tuan-tuan, wakafkan tanah, sempurna milik. Datanglah ke Perbadanan Wakaf Selangor. Kalau dalam keadaan yang normal awal tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam tempoh sebulan selesai pendaftaran tanah wakaf ni tadi. Kemudian dia niatkan pula wakaf ni untuk kebaikan umat Islam.
Mungkin nanti Perbadanan Wakaf Selangor akan mendirikan sekolah, mendirikan masjid, mendirikan surau. Kemudian pewakaf niatkan pula hasil daripada tanah yang diwakafkan ini hendaklah hasil itu diberikan kepada masjid ni. Jadi tanah wakaf yang telah diwakafkan tadi diniatkan untuk spesifik penerima manfaat ni tadi. Orang bila dah dinaikkan pembangunan di atas tanah wakaf tu tadi, penerima manfaat ni tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan dapat nikmat dia. Tetapi tuan-tuan, tanah wakaf kita alhamdulillah banyak. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, untuk membangunkan tanah wakaf itu, kami perlukan anda di luar sana. Jadi sebar-sebarkanlah info ini, panjang-panjangkan kebaikan ini, agar tanah wakaf yang ada di Selangor ini dapat dibangunkan bersama, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi untuk kebaikan kita semua. Jadi untuk akhirnya, tuan-tuan dirahmati Allah, kita pun masa dah 15 minit. Jadi kita mengharapkan apa yang kita wakafkan pada hari ini bukan sahaja untuk umat Islam ketika di dunia, tetapi juga adalah untuk diri kita sendiri di akhirat kelak, iaitu pencen kita di alam kubur dan juga saham kita nanti di padang mahsyar, tuan-tuan, yang kita akan dapat semula daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu dahulu, tuan-tuan. Ada RM10, wakafkan RM10. Sekarang ni online, buat online terus. Ada RM50, RM50. Ada orang tak boleh nak RM10, 100. Tak boleh 100, 1000, tuan-tuan. Tak boleh 1000, 100,000, tuan-tuan. Kalau boleh nak wakafkan tanah, nak wakafkan bangunan, dipersilakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cukup setakat itu dahulu untuk perkongsian pada pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Segala kebaikan ini adalah untuk diri kita sendiri yang kita bagi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live yang berikutnya, dan jangan lupa untuk follow, like dan share Facebook rasmi Perbadanan Wakaf Selangor ini, dan juga follow kami di YouTube untuk melihat video-video pendek dan juga live video ini kemudian, insya-Allah. Saya mohon maaf terlebih dan terkurang di atas perkongsian pada live pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, insya-Allah.